Okay. Untuk yang ulang kaji ni, saya akan buat daripada basic yang mula-mula first class je. Ya. Supaya dapat kita sambung balik yang kita belajar sebelum-sebelum. Okay. So tuan-tuan, kembali kepada asas paling basic tuan-tuan, kembali kepada pelajaran yang paling awal tuan-tuan. Yang ni kalau tuan-tuan nak tengok buku pun boleh, nak tengok saya pun boleh. Okay. Nak tengok depan je lah. Okay, tak ada masalah. Okay, so tuan-tuan, bila sebut je bahasa Arab tuan-tuan, okay, tuan-tuan akan nampak apa? Ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, hadis. Betul tak? Okay, so tuan-tuan, doa kan, ataupun lafaz niat. Ikutlah tuan-tuan kan. Okay, so tuan-tuan akan nampak ayat. Tuan-tuan akan nampak ayat dalam bahasa Arab. Bila sebut je bahasa Arab tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak ayat dalam bahasa Arab. Sama ada doa ke macam-macam lah. Dan tuan-tuan, kalau kita perhatikan ayat ini tuan-tuan terbentuk daripada perkataan. Betul tak? Ya. Kan? Bila mana satu ayat, maka dalam ayat tu ada banyak jenis perkataan. Kan? Okay, dan tuan-tuan, dalam bahasa Arab, perkataan ini tuan-tuan hanya ada berapa jenis tuan-tuan? Hanya ada 3. 3. Apa tu tuan-tuan? Yang pertama ni? Isim. Ya. Isim. Isim. Apa tu isim? Kata nama. Kata nama. Yang keduanya apa tuan-tuan? Yang pertama isim, kata nama. Yang keduanya? Fi'il. Apa itu fi'il tuan-tuan? Kata kerja. Kata kerja. Yang ketiganya apa tuan-tuan? Yang ketiga. Haraf. Apa itu haraf? Kata fungsi. Kata fungsi. Okey. Yang ni tuan-tuan saya mula daripada basic lagi. So kalau tuan-tuan nak rujuk boleh tengok yang hijau A ni tuan-tuan. Hijau A ni kita tengok daripada sini lagi tuan-tuan. Okey. Boleh hijau A kat depan sekali. Okey. Set. Ada yang duduk luar ke? Kalau ada luar saya nak share dia punya ni, dia punya diagram tu. Ada kat luar. Okey, saya share dia punya diagram tu Okey. Okey, saya share dalam group set. Okey, boleh tengok tuan-tuan punya WhatsApp Okey, boleh tengok kat situ. Okey. So kita mula-mula sekali tuan-tuan, kita akan tengok hijau A kat depan sekali. Okey. Yang first kalinya tuan-tuan, perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertama sekali tadi apa tuan-tuan? Yang pertama jenis isim. Isim. Yang pertamanya adalah isim. Okey, isim. Apa itu isim tuan-tuan? Kata nama. Ataupun tuan-tuan boleh juga katakan dia sebagai apa tuan-tuan? Kalau bahasa Inggeris apa? Noun. Noun pun boleh. Kan? Ini jenis yang pertama. Yang keduanya apa tuan-tuan? Fi'il. Fi'il. Okey, yang keduanya adalah fi'il. Apa tu fi'il pula tuan-tuan? Fi'il adalah kata kerja. Ataupun kalau tuan-tuan nak simplekan lagi, apa? Kalau bahasa Inggeris tuan-tuan letak apa kata kerja ni tuan-tuan? Verb. Verb boleh? Kata kerja bahasa Arab kita sebut sebagai sebelum saya tutup dia punya ni setiap kelas ni saya akan rekod tuan-tuan setiap kelas saya akan rekod. Nanti saya akan upload kat YouTube je. So tuan-tuan boleh tak payah risaulah. Boleh tengok kat YouTube je. Kalau Telegram ni dia kena download dulu baru tengok kan. So tuan-tuan lepas ni just tengok di
YouTube je. Nanti saya share link lepas ni kat YouTube tu. Okay. Okay. So yang kedua ni tuan-tuan adalah fi'il. Apa tu fi'il tuan-tuan? Kata kerja. Dan okay, kalau tak ada masalah apa boleh buka suara tu tuan-tuan. Rindu dengan suara tuan-tuan. Okay. Okay, yang ketiganya pula tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Adalah harf. Harf. Bahasa Arab ni haraf. Bahasa Melayu dia apa? Kata fungsi. Kata fungsi. Ayuh. Kata fungsi. So isim, fi'il dan juga Harf. harf. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka je Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan itu sama ada isim ataupun fi'il ataupun Harf. harf. Tuan-tuan buka je Bismillahirrahmanirrahim. Dah jumpa dah tuan-tuan mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu harf. Okay. So isim apa itu isim? Kata nama. Fi'il apa tu? Fi'il kata kerja. Haraf apa itu? Haraf kata Fungsi. fungsi. So ini dia punya basic lagi tuan-tuan kan. Okay. Dan tuan-tuan, apabila kita teliti satu demi satu, ada isim, ada fi'il dan ada haraf. Okay tuan-tuan, kita tengok dulu pelajaran yang paling penting tuan-tuan. Antara tiga-tiga ni tuan-tuan, mana satukah yang kita nak tahu? Mana satu yang lebih senang untuk dikenal? Dikenal, sorry. Okay. Kalau contoh saya sebut kata Muhammad, itu isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Isim. Kalau membaca, itu? Fi'il. Kalau dan, itu? Harf. Contoh saya kata Muhammad, itu isim lah tu. Kalau berjalan, pergi, tidur, itu apa tu? Fi'il. Kerja. Verb. Verb, betul. Kalau saya kata jangan, tidak, itu apa? Harf. Itu? Haraf. Harf. Kan? Tuan-tuan baca dalam Al-Quran ayat yang pertama sekali yang diturunkan, wahyu yang pertama. Apa tuan-tuan? Apa? Iqra. Bacalah. So dia tergolong mana satu ni tuan-tuan? Isim ke fi'il ke harf? PL, bacalah. Baca. Dia adalah fi'il, betul. Al-amr. Fi'il untuk nak suruh, fi'il amar. Kan? Kan? Ataupun tuan-tuan baca apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Kan. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Qul, katakanlah. Katakanlah. PL. Ya? Fi'il juga. Itu pun juga adalah fi'il. Katakanlah. Kan kalau pernah dia cakap habaq mai ke apa? Katakanlah, sebutlah. Kan? Itu adalah fi'il. Kan? So, tuan-tuan buka je dalam Quran, memang tak lari daripada tiga perkataan. Sama ada perkataan itu isim ataupun fi'il ataupun Haraf. okey. So yang paling senang untuk kita nak kenal apa tuan-tuan? Yang paling senang adalah Isim. okey tuan-tuan. Okey, yang ni kita dah belajar dah ni tuan-tuan. Okey, okeylah. Kat mana nak tengok tuan-tuan tanda nak tahu perkataan itu isim? Ada alif lam. Perkataan alif lam. Okey. Tuan-tuan rujuk pada hijau A kat depan sekali tu tuan-tuan, betul tak? Ya. Okey, apa tu tuan-tuan yang tanda isim yang pertamanya apa? Alif. Alif lam. Lam. So, kalau ada alif lam, tuan-tuan dah tahu dah perkataan tu memang kan? Kalau apa? Banyaklah tuan-tuan kan, kalau tengok zaman dulu, kalau dia nak letak, dia nak jadikan perkataan tu bahasa Arab, biasanya dia letak alif lam je, betul tak? Al-bab. Ya, al-apa tuan-tuan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Itu semua adalah isim, betul tak? Kan? Apa lagi? Al-Masjid. Al-Masjid. Al-Kitab. Betul. Itu semua adalah Al-Qalam, betul. Al-apa lagi? Al-Mu'allim. Al-Mu'allim. Banyak kan? So kalau ada alif lam, itu memang Isim.
Kemudian selepas alif lam ada apa pula tuan-tuan? Ada Tanwin. Tanwin. kan tanwin tu apa tuan-tuan? Baris Baris dua. baris baris dua dia letak kat mana Di tuan-tuan? hujung perkataan. Ya, di Di hujung perkataan. hujung perkataan. Di akhir. Pertama tadi alif lam. Alif lam. Apa Tanwin. tanwin. Sebagai contoh kalau kata masjid, dia akan jadi apa? Masjid. Masjidun. Kan? So tanwin ni apa? Baris dua di hujung tu kan? Kan? Masjidun, kitabun. Kitabun, apa maksud kitabun tuan-tuan? Buku. Buku. Kalau masjidun, apa tu? Masjid. Masjid lah. Kan? Masjidun, masjid. Kitabun, buku. Buku. Kan? Cumanya, okay, yang ni tuan-tuan nak tambah sikit tuan-tuan. Nak tambah cerita sikit. Sebelum ni Ustaz kata alif lam dan tanwin itu tanda bagi isim, betul tak? Ya. Cuma nak tanya, ada beza ke Ustaz? Kitabun dengan al-kitab. Beza Ah, satu dengan jamak. Satu dengan jamak. Okey. Ustaz. Ini huruf apa ni tuan-tuan ni? Ta. Okey, pandai. Dia tak ingat nak pecah kan tuan-tuan. Okey. Book. Kitabun. Ini Kitab. al-kitab. Okey. Nak pecahkan sikit tuan-tuan. Kitabun makna dia apa? Buku. Al-kitab pun makna dia apa? Buku. Juga. Ada beza ke? English paper. English paper. Spesifik. Book. The book. The book. Ay, wah, pandai. Okey. Okey, pandai. Okey. Tuan-tuan, yang first kalinya tuan-tuan, bila kita tengok tuan-tuan dua tanda ni, maka alif lam dan tanwin itu adalah tanda bagi isim. Betul tak? Betul. Yang paling pentingnya tuan-tuan, alif lam dan tanwin dia tak boleh duduk sekali. Betul tak? Betul. Dia bermusuhan. Sejak bila lagi ni tuan-tuan? Zaman dahulu kala lagi ya. Alif lam dan tanwin dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk pada satu kalimah lah. So tuan-tuan takkan jumpa al-kitabun. Tak ada. Kalau ada alif lam takkan ada tanwin. Tanwin. Kalau ada tanwin takkan ada alif. Lam. Apa tu Ustaz kata ni? Nak cuba carilah. Cuba tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa beritahu saya. Okay. Memang tak ada tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan tengok dalam Quran. Lepas ni tadarus kan? Kan? Petang dah tak ada dah kan? Besok dah kan? Besok cuba tengok. Ada Ustaz alif lam tak ada tanwin, tanwin tak ada alif lam. Cuba tengok. Okay. So tuan-tuan, kitab pun dengan Alkitab, beza dia apa? Dua-dua maksudnya buku. Tapi ada beza tak? Ya. Tuan-tuan, bila kita sebut kitabun, tak ada alif lam. Maka ini tuan-tuan umum. Umum. Kalau bila masuk alif lam, dia jadi Khas. spesifik. Jadi khas. Kalau kita kan, kalau macam Puan Fakhriyah kata tadi, kitabun book. Book. Kalau ada kitab, apa? The book. The book. Buku itu. Dia jadi apa? Dia jadi spesifik. Nampak? Spesifik. Nampak? So kitabun itu umum. Bila masuk alif lam, dia menjadi makna apa? The book. Khas. The book. Okay. Dia jadi makna tertentu. Betul? Al-kitab. Okay. Macam contoh ustaz. Umum. Bila masuk al-ustaz, maksud dia apa? Ustaz itu. Itu. Betul? Kan? Kalau tuan-tuan tanyalah, contoh, tuan-tuan masuk kelas lambat. Ustaz masuk kelas lambat. Tuan-tuan pun kata, mana al-ustaz? Tuan-tuan kata, mana al-ustaz ke mana ustaz? Mana The Mana al-ustaz ke mana ustaz? Kalau yang betulnya lah, yang betul. al.
Al-Ustaz. Ainal Ustaz. Kan? Kan? Tapi tak apa dah. Kalau tanya, Ustaz mana itu tak ada masalah. Itu bahasa Melayu. Kan? Okay. Hmm. Okay, so beza tuan-tuan kan. Bila ada alif lam, dia merujuk kepada benda yang spesifik. Spesifik. Okay, nampak So itu beza kitab dengan al-kitab. Okay. So ini adalah tanda bagi apa? Tanda bagi isim. Okay. Okay tuan-tuan. Kemudian tanda yang seterusnya apa tuan-tuan? Tanda yang seterusnya apa? Baris Bawah di ujung Bawah. bawah. Okey, baris bawah kat mana ni tuan-tuan? di ujung perkataan. Baris bawah di Hujung. hujung Perkataan. perkataan. Baris bawah di hujung perkataan. So tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak baris bawah di hujung perkataan, maka perkataan tu isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Antara kita boleh cam perkataan itu bila baris bawah, bila huruf yang terakhirnya adalah baris bawah, maka perkataan itu adalah isim. Okey. Setakat itu tuan-tuan, boleh jelas setakat itu? Boleh nampak Boleh. Okey. So kita ambil 3 tanda je tuan-tuan Yang pertama alif lam, yang kedua Tanwin. tanwin, yang ketiga Baris Baris bawah bawah. baris bawah di mana? Di di Ujung ujung perkataan. perkataan. Okey tuan-tuan. Kita ambil terus praktis tuan-tuan. Tuan-tuan kita ambil yang tuan-tuan selalu baca. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cuba tuan-tuan tengok mana isim, mana fi'il, mana haraf. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha Pemurah. pemurah lagi maha. Penyayang. Dengan sehani. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey, ada siapa nak cuba tak tuan-tuan? Okey, mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu haraf? Ada nak cuba? Type. Ya, sila. It's me tu. Ismi, ya, ini. Tu. Okey, ismi, isim. Pandai. Lagi? Apa? Allah, Allah. tanda dia apa? Alif lam. Alif lam lagi. Ar-Rahman. Yes. Isim. Tanda dia alif. Alif lam. Alif lam. Kemudian Isim. Ar-Rahim pun alif lam. Okey, ada lagi tak tanda tuan-tuan? B. Haraf. B tu haraf. Okey. Ini kalau tengok dia ada 2 tanda ni, betul tak tuan-tuan? Baris bawah. Baris bawah satu lagi. Baris bawah. Okey, so B tu, Bismi tu dia ada berapa perkataan sebenarnya? 2. So Bismi. So sebenarnya itu adalah 2 perkataan. B tu maksud dia apa? Dengan. Bismi maksud dia nama. Okay, so asalnya, asal perkataannya adalah kalau kita pecahkan tuan-tuan, dia akan jadi 2 perkataan kat sini ni. Satu perkataannya ba, satu lagi Ismi. ismi. Isim. Isim, betul. Okay. So satunya perkataan ba, satu lagi perkataan is. So jadilah dia 2 perkataan. Kan? So ba dengan is. Ba tu haraf apa tu? Dia adalah Huruf jar. kalau kita nak tengok haraf jar, ada pada diagram warna pink B tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok pada pink B ni kat depan ni, sebelah kanan sekali ada B. Okay. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah sangat nak ingat B tu tuan-tuan, ingatlah orang kat tepi tuan-tuan tu. Tuan-tuan panggil B ke apa ke tuan-tuan. Kan? B apa maksud B? Dengan.
B adalah maksudnya dia. Dengan. So B ni adalah termasuk dalam haraf apa? Haraf Harf jar. So, bila dia adalah haraf jar, maka selepasnya mesti baris Bawah. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha Penyayang. Pengasihani. yang maha mengasihani. So B itu haraf jar. Ismi ini adalah isim. Allah ini juga Isim. Ar-Rahman Isim. isim. Ar-Rahim Isim. isim. Okey, clear tak tuan-tuan setakat itu? Jelas? Jelas. Yes. Okey dah tuan-tuan. Ada nak tanya apa-apa tak setakat itu? Boleh Okey. Okey dah tuan-tuan. Saya nak ambil satu lagi ayat tuan-tuan. Yang ni kalau dapat jawab yang ni tuan-tuan, okey memang power lah tuan-tuan. Dia punya cara nak kenal isim tu. Okey tuan-tuan pernah dengar tak tuan-tuan ayat ni? Fasabbih bismi rabbikal azim. Tabbih bismi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Macam pernah dengar kan? Tapi kat mana tu Okay. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kat mana tu tuan-tuan? Contoh. Surah Al-A'la. Surah apa? Surah? Al-A'la. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surah Al-A'la. Allah. Betul? Surah Al-A'la. Fasabbih bismi rabbikal azim. رسم ربي فصل من حياة الدنيا فسبح باسم ربك العظيم. Betul surah Al-A'la? Tak ada. Tak ada kan Ustaz? Okey, surah Al-Waqi'ah tuan-tuan. Yes, waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Okey, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Surah Al-Waqi'ah. Kan? Okey, saya padam dulu tuan-tuan Okey, kita try practice ayat tu Okey. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Ayat akhir. Ayat akhir Ya. 9 ke 6. Fasabbih bismi. Fasabbih kemudian Bismi rabbikal azim. bismi rabbika al-azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Okey. Bismi rabbika al-azim. Azim ma mimu tuan-tuan. Al-azim mi. Mi. Fasabbih bismi Mi. rabbika al-azim. Maka apa tuan-tuan dia terjemahkan? Fasabbih maka bertasbihlah bismi dengan menyebut nama Tuhan engkau al-azim yang maha Agung. maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang maha Okey. Macam biasa tuan-tuan, kita tengok tadi tanda mengenal isim ada tiga. Apa tadi? Yang pertama alif, Alif Lam. Alif lam, tajwid dan baris bawah. tanwin dan baris
Bawah. Bawah. Okey tuan-tuan, agak-agak nampak tak kat sini tuan-tuan mana satu isim, mana fi'il, mana harf? Ada nampak ke? Nampak tak? Al-azim isim. Al-azim ini adalah isim, betul Al-azim adalah isim. Macam mana tahu tuan-tuan? Dia ada Alif lam. alif. Alif lam. Okey. Lagi satu lagi tuan-tuan, dia baris apa tu? Baris Ismi. Baris bawah. bawah. Okey, mana lagi isim tuan-tuan? Ismi. Ismi. Tanda dia baris. Bawah. Dari bawah. Okey, so bismi tu sebenarnya di berapa perkataan tuan-tuan? Dua. Dua. Satunya B, betul tak? Artinya B. Satu lagi ismi, betul? Ya. Okey. Rabbi. Rabbi, tanda dia apa? Baris bawah. Ayuh. So Rabbika tu sebenarnya berapa perkataan? Dua. Ya pandai. So Rabbi dua perkataan kan? Hmm. Rabbi tanda dia baris Bawah. bawah. Okey. Ka tu domer. Ka ni dhamir. Dhamir isim ke fi'il ke harf? Isim. Okey, isim. Mak. Domer. Isim. Okey, fasabbih. Itu berapa Fa tu tuan-tuan? Ya? Harap. Fa tu haraf. Okey, fa ni harf. Maka. Maka sabbih bertasbihlah. Itu isim fi'il harf. Fi'il. Fi'il. Okey, pandai ni. Okey. Fa ini adalah Harap. Atau. Okey. Haraf. Sabbih ini adalah fi'il. 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 Okey, fi'il untuk nak suruh bertasbihlah kamu. Fi'il apa tu? Fi'il Amar. Amar. Fi'il amar. Okey, boleh follow setakat ni semua? Boleh. InsyaAllah. Allah boleh Okey. Puan Maimunah bawa gear 4 ni. Kan? Kalau tak kalau tak bawa gear 4 nanti tidur kat tengah jalan ni tuan-tuan ni. waktu kritikal ni 3 ni tuan-tuan ni. Kan? Okey. Dan tuan-tuan biasanya pukul ni lah, biasanya setengah jam ataupun 40 minit lah. Tak sampai 2 jam tuan-tuan Pukul 3 mungkin paling lambat pun pukul 4 dah habis lah. Sebagai ulangan kaji. Okay. So sabbih ini fi'il amar. Bismi ini ba ni dengan ismi. Ba ni apa tuan-tuan? Dia adalah Harap. haraf juga. Haraf. Ya. Okay, dia popular ni tuan-tuan ni. Ya. Haraf apa? Haraf? Harap popular. Haraf? Haraf. Haraf ya. Haraf ya. Lepas tu selepas dia bawah betul tak? Ya. Membaris bawahkan isim selepasnya. Okay. Cumanya tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Ada satu saya nak tanya. Bismi yang ni ada alif, betul tak? Ya. Okay, pada basmalah ada alif tak tuan-tuan? Tak ada. Basin ni. Okay. Biasa tak tuan-tuan? Pada Bismillahirrahmanirrahim, perkataan dia dengan nama juga. Ya. Bismi dengan nama. Tapi tak ada alif. Kat sini Bismi dengan nama. Tapi ada Alif. Alif. okey. Siapa-siapa nak cuba jawab ke tu? Kenapa dia ada alif kat sini? Kenapa Bismillah tak ada alif? Alif untuk ismi kan? Alif untuk ismi. Ya betul. Betul alif untuk ismi. Tapi kalau Bismillah, alif tu tak ada, dibuang. Alif. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, betul. Okey. Kenapa alif tu dibuang? Itu je. Hamzah wasal sebab okey. Ada nak cuba? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, tuan-tuan. Macam ni je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang lain, Bismi, biasanya dia akan ada alif. Biasanya dia akan ada alif. Saja. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Alaq. Iqra' Bismi Bismillah. rabbikal ladzi khalaq. Itu ada alif.
Okay. Tapi tuan-tuan, pada basmalah ada tak alif? Tak ada. Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Kerana terlalu banyak penggunaan basmalah ini dalam kehidupan seharian kita. Okay, kerana apa? Kerana banyak diulang-ulang lafaz basmalah. Yalah tuan-tuan kan, nak makan, nak minum baca basmalah, nak keluar rumah baca bismillah, nak keluar mana lagi, nak keluar pi pasar, nak keluar pi bazar, macam-macam kan. Itu semua baca bismillah. Kan? So sebab itu alif tu dibuang. Sebab apa? Kerana banyak pengguna. Banyak penggunaan. Boleh nampak So, kalau tuan-tuan jumpa lepas ni Ustaz, bismi iqra tu tak ada pun Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak ada pun Ustaz. Ya memang tak ada kat situ. Bismillah je alif tu dibuang. Boleh nampak Okey. Fasabbih, maka bertasbihlah bismi dengan menyebut nama Rabbika, Tuhan engkau. So ba ini haraf jar, ismi ini isim juga, betul? Rabbika, apa maksud Rabbika, Tuhan engkau? Rabbi ini isim fi'il haraf Isim. kaf pun adalah Isim. Al-Azim Isim. Yang Maha Agung. Dan ini tanda jelas kan. Yang ni ada tanda isim tak tuan-tuan? Tuan-tuan tahu bahawa dia tu dhamir, itu je tuan-tuan kan. Ya. Tapi dia sebenarnya ada tanda isim. Apa yang keempat tu mudhaf. Bersandar. Mudhaf. Dia jadi mudhaf. Anta raka. Okay. So kalau tengok tuan-tuan, Al-Azim isim, Rabbika isim, ismi pun isim. Dua haraf tuan-tuan kan, betul tak? Ya. Apa tu? Ba dengan fa. Ini je haraf. Yang lain, fa dengan ba ini haraf. Sabbih ini fi'il. Ismi Rabbika Al-Azim itu semua adalah Isim. kan. Fa istiqnaf. Fasabbih bismi Rabbikal Azim. Itu ayat yang last kan? Okay, dia sama ada istinaf ataupun ataf. Tengoklah kalau ada kaitan tak sebelum tu. Fa tu sama ada istinaf ataupun ataf. Kalau ada kaitan dengan sebelum tu maka dia ataf. Kalau tak ada maka dia istinaf. Okay, boleh nampak tuan-tuan? So, maknanya kesimpulannya apa? Bila kita tengok tuan-tuan perkataan dalam Quran, tak lepas daripada 3 jenis perkataan. Sama ada perkataan itu ataupun kata nama, ataupun Fi'il. kata kerja, ataupun Haraf. haraf. Apa tu haraf? Kata Kata fungsi. fungsi. So, habislah pelajaran hari ini tuan-tuan berkenaan dengan ulang kaji paling basic tuan-tuan kan. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dah mula nampak dah tuan-tuan kan bentuk-bentuk dia tu. So lepas ni kalau tuan-tuan tengok pun memang tak lepas daripada 3 ni tuan-tuan kan. Bukalah surah Al-Baqarah ke surah apa-apa pun dia akan tak lepas daripada 3 jenis perkataan. Okay, boleh? Okay tuan-tuan. Ada nak tanya apa-apa? Semua clear? Jelas Jelas. Okay. Alhamdulillah. Puan Rokiah ada, Puan Nur Hayati pun ada. Oh lupa, Puan Nur Hayati ada 2 lah hari ni. Okay. Puan Zainab pun ada. Okay, Masya Allah. Okay, tak apalah. Sambil-sambil tunggu buka puasa nanti lah. Okay lah tuan-tuan. So insyaAllah kita jumpa hari Jumaat minggu depan lah tuan-tuan kan. Dan sebelum terlupa tuan-tuan, yang ni kelas untuk hari Jumaat. Yang kelas kita je. Yang kelas pagi pun saya ada buat juga tuan-tuan. Yang tu pun open juga. Tapi yang tu bincang macam-macam juga. Yang itu sejak hari ni besok petang lah. Dia hari Khamis hingga Jumaat 10 pagi, petang 2.30. Yang hari Jumaat kita stay macam biasalah pukul 3. Okay, so insyaAllah kita jumpa minggu depan lah tuan-tuan. Okay, insyaAllah tuan-tuan. So Allah Alam, kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay.